Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Madam Siti Hamira dan rakan-rakan sekalian. Pertama sekali, kami akan memperkenalkan diri. Baiklah, nama saya Nur Atira Batrisha binti Muammar Gaddafi, ID matrik 3222004801. Nama saya Nur Alisa Kristina binti Muhammad Syarif. Nombor matriks 3222006131. Tujuan kami merakam video dokumentari ini adalah untuk menerangkan di antara perbezaan dua model kurikulum di antara dua buah negara, iaitu negara Malaysia dan juga negara New Zealand. Pertama sekali saya akan bentangkan tentang pengenalan bagi model kurikulum yang kami pilih dari negara Malaysia, iaitu kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan yang lebih dikenali sebagai KSPK. KSPK bertujuan untuk memperkembangkan potensi murid berumur 4 hingga 6 tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat dan menyuburkan serta aktiviti pembelajaran yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Baiklah, seterusnya ialah pengenalan mengenai model kurikulum di negara New Zealand. Seperti yang kita sedia tahu, New Zealand telah memperkenalkan dan menggunakan model kurikulum Tuwariki. Apakah itu Tuwariki? Baiklah, secara ringkasnya, model kurikulum Tuwariki adalah bertujuan untuk menyediakan kurikulum yang konsisten, berjaya dan berkualiti tinggi dalam pendidikan. Kurikulum Tuwariki ini juga direka dan dicipta bagi memupuk pembelajaran kanak-kanak melalui pengalaman dan penjagaan kanak-kanak dari lahir sehingga ke alam persekolahan. Konsep yang diterapkan bagi kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan adalah menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan berkesan, mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid yang beragama Islam, mengamalkan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia, menghargai dan peka terhadap budaya masyarakat Malaysia, menyayangi dan menghargai alam sekitar, memperkembangkan konsep kendirian positif dan keyakinan diri, memperhatikan amalan kesihatan, membina kecergasan badan dan menjaga keselamatan diri, mengembangkan daya kreatif dan estetika, mengaplikasikan pemikiran kritis, kreatif, inovatif serta kemahiran penyelesaian masalah dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. Konsep yang diterapkan di dalam model kurikulum Tuwariki adalah ianya berasaskan teori Vygotsky yang menyentuh mengenai kanak-kanak yang mempelajari perkara penting dan berguna dalam komuniti kanak-kanak melalui perkongsian dan melakukan aktiviti dengan orang lain. Vygotsky juga menyatakan bahawa perkembangan kanak-kanak bergantung kepada interaksi kanak-kanak dengan orang yang berada di persekitarannya. Di samping itu, pembelajaran yang berlaku melalui interaksi kanak-kanak dengan persekitarannya akan menjadikan keadaan ini menentukan setiap perkara yang diinternasikan daripada aspek luaran kepada aspek dalaman seseorang kanak-kanak. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang perbandingan kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menggunakan standard pembelajaran yang berbeza dengan Tuwariki. Standard pembelajaran yang digunakan oleh KSPK memiliki 6 tunjang, iaitu tunjang komunikasi, yang kedua tunjang kerohanian, sikap dan nilai, yang ketiga tunjang keterampilan diri, yang keempat tunjang perkembangan fizikal dan etika, yang kelima tunjang sains dan teknologi, yang keenam tunjang kemanusiaan. Pelajaran yang terakhir bagi kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan adalah cara pelaksanaan. Pelaksanaan bagi KSPK mempunyai 9 strategi pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran berperusakan murid. Yang kedua, belajar melalui bermain. Yang ketiga, pembelajaran inquiry. Keempat, pendekatan bersepadu. Yang kelima, pendekatan bertema. Yang keenam, pembelajaran berasaskan projek. Yang ketujuh, pembelajaran mastery.
Yang ke-8, pembelajaran kontekstual. Yang ke-9, pembelajaran berdasarkan kepelbagaian dan kecerdasan. Perbandingan model kurikulum Tuariki pula adalah Tuariki merupakan kurikulum yang dipanggil sebagai bicultural yang menyediakan pembelajaran kepada kanak-kanak tanpa mengira had umur dalam konteks pembangunan budaya. Selain itu, kurikulum Tuariki ini juga telah melaksanakan penjagaan awal kanak-kanak di New Zealand yang memiliki cara penyampaian pelbagai. Tambahan pula, model kurikulum ini mengandungi 4 prinsip dan panduan yang utama yang memberikan manfaat kepada kanak-kanak, iaitu pengupayaan keluarga, masyarakat, perkembangan holistik dan perhubungan yang baik. Selain itu juga, standard pembelajaran Tuariki terbahagi kepada 5, iaitu kesejahteraan, kepunyaan, sumbangan, komunikasi dan penerokaan. Akhir sekali, kaedah pelaksanaan Tuariki adalah pengupayaan, keluarga dan komuniti, perhubungan dan perkembangan holistik. Model kurikulum ECE ini juga memberikan manfaat kepada kita. Hal ini kerana manfaat ECE di negara ini iaitu Malaysia adalah kanak-kanak dapat bersosial dan berinteraksi dengan orang luar selain ibu bapa dan juga keluarga di rumah. Hal ini demikian kerana kanak-kanak akan mencuba memberanikan diri dan belajar bergaul agar dapat membina hubungan yang baik dengan rakan sebaya serta guru di sekolah. Baiklah, itu sahaja penerangan mengenai perbezaan model kurikulum di antara dua buah negara, iaitu model kurikulum Tuariki di negara New Zealand dan model kurikulum KSPK di negara Malaysia. Sekian, terima kasih.